Assalamualaikum, hai, Lokman di sini. InsyaAllah hari ini saya akan berkongsi tentang satu konsep, iaitu konsep mula berniaga. Konsep ini saya akan ceritakan konsep mula berniaga daripada sudut kuadran kedua. Jika sebelum ni saya dah pernah ceritakan tentang employment, self-employed, business dan juga investment dalam 4 quadrants of income. Jadi hari ini saya akan cerita pasal konsep mula berniaga dalam kuadran kedua, iaitu self-employed. Okey. So apabila kita mula untuk berniaga ataupun buat second income, apakah konsep asas yang kita kena tahu supaya kita nampak perjalanan macam mana kita nak run satu bisnes atau satu perniagaan. Okey, first ialah kita kena tahu bahawa bila kita nak berniaga, kita kena tengok apa kemampuan kita. Okay. Kemampuan kita. Apa kemampuan kita? Kemampuan nak tengok daripada mana? Daripada segi modal. Berapa modal yang kita ada di tangan? Dan yang kedua ialah masa. Dan yang ketiga ialah kudrat kita. Okey. Kemampuan ni tengok daripada segi modal. Berapa modal yang ada dalam tangan? Seharusnya bila kita mula berniaga dan kita tiada sangat pengetahuan tentang berniaga, modal janganlah lebih daripada 2,000, mesti kurang daripada 2,000. Ataupun berapa saja modal yang mana kalau berlaku kerugian kita mampu tanggung lah. Sebenarnya modal ni kita akan guna duit lebihan daripada yang tidak digunakan untuk komitmen bulanan kita. Contoh kita ada 200, maka gunakan 200 tu. Kalau kita rugi, hangus 200, kita tak rasa apa-apa lah, sebab tu bukan digunakan untuk komitmen kita. Kemudian masa. Untuk orang yang bekerja, contoh employee yang mahu berniaga sendiri, masa mesti selalunya di luar waktu office. Betul. Luar waktu office. Selalunya pukul 5 ke atas lah. Okay. Kemudian kudrat kita. Adakah kita mampu untuk berniaga selepas kita balik daripada office? Itu kita kena check. Okay. Sendiri check lah kiranya apa kemampuan kita. Yang kedua ialah pilihan kita. Bila kita tengok kita mampu untuk keluar modal, ada masa dan ada kudrat, kita nak berniaga apa? Adakah product base ataupun service base? Okay, product base ni maksudnya kita menjual satu barangan atau produk lah. Contoh kita nak jadi affiliate ataupun dropship. Baju ke kan? Itu ialah kita punya second income lah, dropship. Kita jual baju, kita jual skincare, ataupun kita jadi ejen takaful kan. Itu ialah produk. Okay. Atau kita nak jual servis. Contoh kita boleh buat servis repair laptop, contoh repair handphone. Okay. Jadi itulah service base. Berdasarkan dua ni, produk dan service base ni, kita ada possibility untuk keluarkan modal ataupun tidak, based on produk yang kita pilih atau servis yang kita pilih lah. Dengan service base ni lebih kurang risiko rugi sebab mostly kita charge atas servis yang kita berikan. Okey, yang ketiga ialah sasaran kita. Maksudnya bila kita berniaga, contoh kita nak jual produk kita ialah produk servis repair handset atau handphone kan. Siapa sasaran kita? Mestilah orang yang ada phone, betul? Orang yang ada phone. Dan yang kedua ialah orang tu mampu bayar ataupun orang berduit lah kan, sebab kita akan kenakan charge pada servis kita. Jadi kita tengok sasaran dan potensi market kita. Ada tak kat kawasan tu ada orang yang ada phone dan ada kemungkinan untuk rosak, dan kita mampu untuk repair lah. Itu ialah sasaran kita. Kalau kita berniaga, contoh berniaga baju kurung, tapi kita berniaga di kawasan kilang lelaki, maksudnya pasaran kita dah salah. Okey, sasaran kita, kat mana kita nak menjual. Kemudian yang keempat ialah marketing. Bila kita dah jumpa kita punya sasaran, kita nak branding dan juga marketing. Kita nak pasarkan kita punya produk tu supaya dikenali lah. Maksudnya kita tahu, orang tahu kalau kita jadi ejen takaful, orang tahu oh ni ialah ejen. Bila dia perlukan servis untuk consultation, dia akan cari kita. Itu ialah marketing.
Yang kelima ialah sales. Okey. Sales ni tak kisahlah. Sebab mana kalau kita marketing, kalau tak buat sales, duit tak masuk lah. Duit tak masuk. Okey. Kemudian yang keenam ialah finance atau cash flow. Cash flow. So bisnes kita ni duit masuk, ada income, kita punya expenses bisnes berapa? Ada catatan tak? Kita kena simpan resit lah. Okey. Ni adalah 6 konsep asas bila kita berniaga sendiri. Kalau kita nak kembangkan kepada bisnes, kita akan tambah lagi, iaitu SOP dan sistem. Bila kita dah sampah dua ni, kita boleh kembang kepada bisnes bersistem lah. Ni ialah passive income, sebab kita sudah serahkan kepada orang, gaji kat orang lain untuk run kita punya bisnes. Itu saja untuk konsep mula berniaga. Saya harap orang yang mula berniaga boleh nampak macam mana dia nak run bisnes dia. Dan ini adalah konsep asas yang anda perlu tahu supaya anda nampak ke mana akan arah tuju satu perniagaan kita. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih.